Hari ini, dan kita sebagai masyarakat Malaysia ni, sedar tak sedar, kita sering kali membandingkan negara kita dengan negara luar. Terutamanya bila kita bercakap berkenaan dengan kebersihan dan sebagainya. Seperti di Singapura, di Jepun, kerap kali kita cerita, oh bersihnya negara mereka, kalau hujan pun tak ada sampah sarap dan sebagainya. Dan macam-macam lagi lah. Jangan risau, ada solusinya sekarang ini sebab insyaAllah selepas ini setiap bulan pada minggu terakhir akan dilaksanakan satu program dipanggil sebagai inisiatifnya One Hour Malaysia Clean Up. Lebih lanjut berkenaan dengan program ini, kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Dr. Muhammad Razif Zakaria selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dr. Razif, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, ini adalah satu inisiatif yang sangat baik sekali, One Hour Malaysia Clean Up. Pengenalannya doktor, silakan. Okey, sebelum tu saya suka dengan perbandingan yang you buat tadi masa intro kan. Kita tengok negara lain bersih lah apa semua kan. So sebenarnya bukan hanya peranan kerajaan sebenarnya di situ. Peranan diri kita juga sebagai komuniti ataupun masyarakat. So berbalik kepada soalan tadi, One Hour Malaysian Clean Up ni merupakan salah satu inisiatif baru di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat. So kita mempunyai 4 teras di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat ni, dan teras yang keempat adalah untuk memantapkan kebersihan persekitaran. So di bawah teras keempat ni, salah satu inisiatif yang kita buat adalah One Hour Malaysian Clean Up ni lah, yang mana One Hour Malaysia Clean Up ni akan menekankan mengenai kepentingan masyarakat Malaysia untuk menjaga kebersihan persekitaran bagi mengekang daripada berlakunya penyakit-penyakit berkaitan dengan persekitaran, terutamanya demam denggi ataupun nyamuk Aedes yang sentiasa kita boleh kata setiap hari kita ada kes-kes demam denggi yang berlaku di Malaysia. Yalah, kalau tak denggi pun leptospirosis pun banyak juga kan yang memang membawa awet. Ini semua punca-punca daripada kawasan yang tak bersih, kotor kan. Kita komplain tapi kita buat apa doktor kan? Ya, itu peranan kita bersama sebenarnya. Okey, jadi One Hour Malaysia Clean Up ni saya difahamkan akan dilancarkan pada hari Ahad ini. Cumanya bagaimana mekanisme pelaksanaan program ini? Okey, mekanisme pelaksanaan program ni sebenarnya kita adapt daripada One Hour Johor Clean Up yang dilaksanakan sebelum di negeri Johor. So apabila dibentangkan di peringkat kita, di peringkat kementerian ni, kita melihat ada kejayaan dan kita angkat program One Hour Johor Clean Up ni, kita jadikan sebagai satu program One Hour Malaysian Clean Up. So dari segi kaedah pelaksanaannya, kita ada 3 kumpulan sasar utama lah. Yang pertama adalah komuniti perumahan, yang kedua adalah komuniti tempat kerja seperti di RTM juga, and then yang ketiga adalah komuniti di institusi pendidikan, sekolah, universiti, college dan sebagainya. So dari segi pelaksanaannya, kita akan laksanakan pada setiap bulan, yang mana One Hour Malaysia Clean Up ini hari Ahad ni nanti akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dan juga Yang Berhormat Menteri Kesihatan sebenarnya. So sekali pada setiap bulan pada minggu terakhir. Itu cara pelaksanaan dia, dan ini akan melibatkan komuniti secara besar-besaran dalam sesebuah orang kata setting sebagaimana yang saya jelaskan tadi. So itu dari segi kaedah pelaksanaan dia sebenarnya. Tapi dia bukan ni, bila ketakutkan dia jadi macam enforcement yang wajib kan. Ketakut dia jadi macam tekanan kepada rakyat Malaysia. Setiap bulan mesti wajib kena laksanakan. Kita bukan nak memberi tekanan, kita nak membiasakan mereka untuk melakukan the same thing dalam rutin kehidupan mereka, supaya ianya pada suatu masa nanti dia akan menjadi satu kebiasaan. Dia boleh dinormaliskan dalam orang kata tingkah laku kehidupan seharian untuk sama-sama menjaga kebersihan. Bukan saja menjaga kebersihan diri, bukan saja menjaga kebersihan premis ataupun tempat tinggal dia, tetapi sama-sama juga menjaga kebersihan persekitaran demi kesejahteraan komuniti setempat. Contohnya dalam Taman A. So kebersihan tempat itu adalah menjadi tanggungjawab penduduk di situ. Kebersihan di Wisma Angkasa Puri yang cantik ini menjadi tanggungjawab kepada pekerja-pekerja di sini. Bukan hanya kepada orang kata pekerja-pekerja syarikat yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan, tetapi untuk kita semua juga sebenarnya. Menjaga kebersihan itu juga salah satu tuntutan agama juga kan? Ya, betul. Dan untuk kita menjaga kebersihan tu, orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi sebelum buang sampah tu kita kena orang kata mendidik dulu kesedaran tentang membuang sampah supaya sampah itu tak ada. Bagaimana pandangan doktor tentang pada saya apa yang kita sering sebut, mencegah lebih baik daripada merawat. Betul, sebab untuk merawat itu kosnya terlalu tinggi dan implikasinya
kadang-kadang dia terbahagi sama ada kita akan jatuh sakit secara berterusan ataupun kita akan meninggalkan dunia buat selama-lamanya. Okey, saya bagi contoh seperti demam denggi. Demam denggi boleh menyebabkan kematian, tetapi kes demam denggi sering meningkat. So untuk pengetahuan semua, macam kes demam denggi pada tahun ini daripada Januari sehingga 2 Julai ada 59,057 kes yang berlaku di seluruh Malaysia pada tahun ini. Dibandingkan dengan tahun Lepas kita hanya ada 24,743 kes. So bermakna peningkatan 138.7%. Dan kematian pula adalah 40 kematian bagi tahun ini. Berbanding tahun lepas hanya 18. Jadi ini satu panggilan yang wake up call. This is a wake up call kepada semua rakyat Malaysia, termasuk kita yang berada di sini, untuk sama-sama menjaga kebersihan persekitaran supaya kita dapat mengurangkan beban penyakit dan juga kes-kes ataupun kematian untuk terus berlaku. Apa yang akan dinilai nanti apabila usai program-program seperti ini? Okey, untuk program 1 Hour Malaysian Cleanup ini disebabkan dia merupakan salah satu inisiatif di dalam dokumen Agenda Nasional Malaysia Sihat. Kita ada dua lah yang paling kita beri keutamaan. Satunya, kita nak meningkatkan kerjasama rakyat untuk melakukan aktiviti search and destroy ataupun cari dan musnah. Bukan hanya lagi kata diletakkan 100% kepada agensi di bawah Kementerian Kesihatan, tetapi diri kita sendiri berada di rumah untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk meningkatkan tingkah laku untuk melakukan kitar semula. So sebagaimana kita tahu di bawah KPKT contohnya, ada SW Corp di bawah Kerajaan Negeri Selangor, ada KDEB. So ada beberapa inisiatif yang turut disediakan seperti trash to cash, trash for cash, di mana bahan-bahan seperti kertas, plastik, tin boleh ditukarkan dan kita boleh menjana keuangan daripada aktiviti itu. So ini antara dua yang kita inginkan, iaitu meningkatkan aktiviti cari dan musnah, dan yang keduanya meningkatkan juga kadar kitar semula di dalam negara kita. So secara tidak langsung kita nak mengurangkan kejadian demam denggi di Malaysia. Itu apa yang kita azamkanlah sebenar-benarnya. Okey, doktor kerap kali menyebut berkenaan dengan denggi, nyamuk Aedes dan sebagainya untuk kita menghapuskan kawasan-kawasan pembiakan ini. Tapi di bawah KKM juga ada satu lagi program dipanggil sebagai 10 minit menghapuskan Aedes dan sebagainya, kan? Betul. Apa beza program itu dengan ni? Memang berbeza sebenarnya. So ini yang saya nak tekankan kepada para penonton dan juga semua yang ada di sini. Okey, 1 Hour Malaysian Cleanup merupakan program 1 jam yang kita nak libatkan komuniti. Komuniti di seluruh Malaysia ataupun komuniti dalam sebuah taman untuk melaksanakan aktiviti gotong royong kita semula satu kali sebulan, iaitu pada minggu terakhir setiap bulan. Dilakukan secara mass dalam komuniti. Okey, manakala 10 minit seminggu ini lebih bersifat kendiri ataupun individu ataupun premis itu sendiri. Seperti you di rumah you lakukan di rumah you, bukan dalam kalangan komuniti. So itu 10 minit seminggu, hari Ahad atau hari Sabtu, atau ada ke lapangan, cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. So itu perbezaan dia. Boleh faham? Faham. Cumanya 10 minit tu tak adalah literally 10 minit kan. Sebenarnya kalau kat rumah kita tu, kalau kita pusing-pusing kat taman tu berapa minit je, doktor. Kadang kita main Facebook pun lama pun sebenarnya boleh sampai 20-30 minit kan. Sejam boleh. TikTok pun lebih lama kan. So banyak kalau kita ambil 10 minit untuk kita sama-sama orang kata lakukan aktiviti cari dan musnah, itu lebih baik. Okey, maksudnya untuk program kempen 10 minit hapuskan Aedes ni dia lebih niche lah, dia lebih kecil, bersifat kendiri. Yes, betul. Okey, setakat ini kan tadi doktor kongsi merupakan hasil kejayaan program dilaksanakan di Johor. Ya, betul. Apa yang menyebabkan kejayaan yang tercatat ataupun yang dicapai di Johor itu sehingga dikembangkan? Salah satunya adalah penglibatan masyarakat di Johor itu sendiri, dan yang kedua ialah aktiviti ini juga dijadikan sebagai salah satu aktiviti di bawah Kerajaan Negeri Johor Bersih oleh Exco Kesihatan Negeri Johor. So itu yang dimaklumkan kepada kita sebenarnya, dan komuniti itu kita melihat mereka benar-benar mengambil inisiatif ataupun tindakan untuk melakukan bersama-sama dengan kita punya pegawai di peringkat negeri Johor. Tapi apakah ini boleh menjadi salah satu faktor kerana di Johor kita pun nak merendahkan negeri lain, ya, tapi kalau dibandingkan dengan Kuala Lumpur, Johor tu lebih banyak kawasan luar bandar jika nak dibandingkan di
di KL Kuala Lumpur dan sebagainya kan. Jadi kerana itu kebersamaan komuniti itu lebih erat dan program ini dapat disaksikan lebih berjaya di sana. Bagaimana pandangan doktor? Dia banyak faktor lah sebenarnya, sama ada luar bandar atau bandar tu mungkin orang kata percentage itu mungkin ada juga lah kan. Cuma apa yang penting sekarang ni adalah peranan kita sebagai komuniti. So bagaimana kita boleh memainkan peranan kita dan bagaimana kita boleh memberi sumbangan kita dalam orang kata usaha untuk kita sama-sama menjaga persekitaran kita agar bebas daripada penyakit-penyakit berkaitan dengan kebersihan persekitaran. So dan yang kedua pula, kami di Kementerian Kesihatan kita akan sentiasa mempromosilah mengenai orang kata One Hour Malaysia Clean Up ni pada setiap bulan. So misalnya kata untuk tahun ini Kesihatan Negeri akan lead the program. So apa yang kita inginkan suatu hari nanti komuniti itu sendiri yang akan take up dan orang kata action untuk melakukan aktiviti One Hour Malaysian Clean Up ini. So saya sebenarnya ianya memerlukan kerjasama, kolaborasi daripada semua pihak. Di peringkat kita di KKM, kita telah pun orang kata memberikan taklimat kepada semua wakil kementerian untuk turut mewawar dan mempromosikan aktiviti One Hour Malaysia Clean Up ini kepada mana-mana komuniti yang berada di bawah orang kata kendalian setiap kementerian. Ya. InsyaAllah selepas ini tidak ada lagi komentar-komentar ataupun komen-komen mana kata Malaysia tak bersih dan sebagainya. Kita juga perlu memainkan peranan kita. Ya, program telah pun disusun oleh pihak yang terlibat. Terima kasih kepada Dr. Razif sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan inisiatif One Hour Malaysia Clean Up. InsyaAllah akan dilancarkan pada hari Ahad ini dan program ini akan diteruskan setiap bulan pada hujung bulan dan sama-samalah kita menjaga kebersihan negara tercinta. Okey.